Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini di dalam program santai je, Sembang Santai. Sembang Santai yang mana hari ini adik-adik semua bersama dengan saya yang mana yang tak kenal saya, Syamsul Amri bin Haji Ismail. Kenal tak? Okey. Dah sebut kenal lah kan? Tadi belum sebut tak kenal. Adik-adik kenal tak? Dah sebut nama pula tak kenal lagi. Dah kenal lah kan? Alhamdulillah, hari ini saya bersama-sama di Madrasah Radatul Muslihin, Radatul Muslihin, yang mana petang ni sembang santai, tajuk yang saya rasa saya nak kongsi adalah berjaya di dunia dan di akhirat. Berjaya di dunia dan di akhirat. Bila tanya kepada semua, nak berjaya di dunia dan di akhirat ni macam mana? Macam mana cara dia? Jadi adik-adik berada di tempat yang betul. Berada di tempat ini adalah tempat yang betul untuk melakar kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ramai orang berjaya di luar sana, tetapi takrifan berjaya ni sangat luas. Ada orang dia dapat kereta, dia berjaya beli kereta. Ada orang dia buat rumah besar dekat depan sana kan, ada rumah-rumah besar kita nampak kan. Dia berjaya ada rumah yang besar. Tetapi apakah itu takrifannya berjaya di dunia dan di akhirat? Mungkin kita nampak kelihatannya macam berjaya di dunia, tapi di akhirat belum tentu lagi. Tapi adik-adik yang ada di dalam ni kelihatannya sedang menuju kepada kejayaan di akhirat, insya-Allah. Dengan masing-masing membaca Quran setiap hari, menghafalnya, meletakkan Quran di dalam kepalanya. Dan seperti mana yang disebut di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang mengejar keuntungan akhirat, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya Allah memang nak bagi selain pada akhirat yang kita kejar kan, selain pada akhirat kita kejar, Allah nak bagi juga keuntungan dunia tu kat kita. Jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, siapa yang kejar dunia, maka Allah Ta'ala sebut, maka kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya perasaan bahagia. Tu sebabnya hari ni kita tengok ada orang rumah besar, kereta besar, duit banyak, tapi tak bahagia.
Adik-adik dekat sini, lagi adik hafal Quran, lagi tenang hati. Lagi adik baca, lagi adik ingat, Allah, rasa lapang dah ada. Kemudian bila balik ke rumah kan, rasa kosong aja kadang-kadang, kalau kita tak mengaji. Balik rumah tengok TV pula. Balik rumah main game pula. Lepas tu, tak sabar pula nak balik, nak ingatkan balik ayat-ayat. Bila dah banyak ayat yang kita hafal, kita rasa sayang kalau kita terlupa. Orang yang baru nak mula, susahnya lah nak menghafal ni hari pertama tu. Tapi lama-kelamaan, kan, lama-kelamaan kita boleh capai kejayaan tu, insyaAllah. Tu sebabnya kita tengok, dunia ni sebenarnya sementara je. Sementara dalam dunia ni. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Tapi adik-adik kena ingat, kalau adik-adik dah hafal Quran, antara kelebihan-kelebihannya adalah adik-adik ni boleh bantu pula ahli keluarga mana yang susah besok akhirat besok, untuk bawa, ada kota nak bawa masuk ahli keluarga masuk dalam syurga. Besar tu tanggungjawab tu. Nah, tu sebab mak ayah tu harap sangat. Harap sangat anak-anak ni betul-betul lah dia boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Nak mewujudkan generasi Al-Quran. Kan? Tu sebabnya kita tengok dalam dunia ni, semua benda yang kita buat dekat dalam hidup ni, semua dah diajar dalam Quran. Semua dah diajar dalam Quran. Tu sebab disebutkan Islam ini adalah din, ad-din, cara hidup. Daripada pagi kita bangun sampai tidur, semua diajar. Daripada lahir sampai mati, semua ada dalam Quran, dah diajar caranya. Bagaimana kehidupan kita, hidupnya macam mana yang kita nak. Adik-adik mungkin tak dapatlah hari ni tengok kawan-kawan dekat luar boleh relax-relax, lepak-lepak, main sana, main sini. Mungkin sini ada juga main, tapi taklah macam dia orang. Kebanyakan masa kita dengan Quran. Betul tak? Jadi jangan rasa menyesal. Apalah, kenapalah mak ayah aku hantar aku sini, tak. Kami ni kalau boleh ulang balik, nak duduk dekat tempat macam ni. Kalau boleh ulang balik. Saya dulu belajar agama biasa-biasa je. Saya dulu masuk sekolah menengah agama Persekutuan Labu. Pernah di SMKA Syekh Haji Muhammad Said. Kemudian saya belajar sambung pula ijazah. Saya ambil diploma dulu, Diploma in Public Admin di UiTM di London, Alor Gajah, Melaka. Tahu London? Lendu, Alor Gajah. Kemudian sambung pula ijazah sarjana muda undang-undang. Dua-dua saya belajar. Civil, syariah, semua belajar. Dan akhirnya satu je sebenarnya yang menyebabkan, mungkinlah satu perkara yang mungkin yang menyebabkan kita ni lebih berpedoman bila kita ada kejayaan ni, satu je, bila kita pernah belajar agama. Tapi adik-adik lebih lagi belajar daripada awal, daripada mula. Saya sekolah rendah dulu, sekolah biasa-biasa je, sekolah kebangsaan harian biasa. Sekolah menengah baru mula nak kenal belajar agama, sekolah agama ni. Kebanyakan belajar mengaji, belajar agama yang tidak formal daripada arwah abah saya dengan mak saya. Jadi mana kata, apa yang kita ada ini syukur alhamdulillah. Kita berada di tempat yang baik. Adik-adik semua berada di tempat yang baik untuk melaksanakan yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ni nak tengok generasi kita nak sampai satu masa nanti akademik semua pun bagus juga. Jadi kita ada doktor yang menghafal Quran. Kita ada arkitek, engineer yang hafaz Quran. Kita ada pemain bola sepak yang hafaz Quran. Kita ada pelbagai profession yang hafaz Quran. Jangan risau. Dalam Quran tadi dah sebut, kalau kita kejar akhirat, dunia pun dapat, jangan risau. Tapi kejar dunia, kita hanya dapat sebahagian saja dan kita tak akan bahagia. Itu sebabnya kita tengok nak berbahagia satu lagi, kita tengok macam mana caranya pula. Caranya macam mana? Caranya ikut satu contoh ikutan yang terbaik. Apakah contoh ikutan terbaik? Siapakah contoh ikutan terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran.
Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Jadi kau nak ikut dah terbaik. Janganlah, ada tak dalam Quran sebut sungguhnya BTS itu yang terbaik? Ada? Tak ada. Ada sebut penyanyi ni yang terbaik? Tak ada. Tengok Gegar Vaganza kalau nak cari uswatun hasanah, ada? Tak ada. Memang tidaklah. Kan? Tengok penyanyi-penyanyi, tengok drama pukul 7. Adakah kat situ contoh ikutan terbaik? Tak. Contoh ikutan terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira. Maka banyakkanlah ingat Allah kalau nakkan rahmat dan nakkan hari akhirat. Hidup kita dalam dunia ni nak berjaya akhirat besok, kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah hidayah. Ada ke sini anak murid nama Hidayah? Ada ke? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Kejar hidayah bukan kejar Nur Hidayah tu. Tapi kejar hidayah ni adalah petunjuk supaya kita dapat bezakan benda buruk dan benda baik. Benda baik kita buat, benda buruk kita tinggalkan. Hidayah. Kan? Kadang-kadang ada orang dia rasa benda tu baik. Maka walaupun buruk, dia rasa baik. Dia main bola sepak, dia main takraw, dia pakai seluar pendek dan macam spender. Kan? Dia bersukan pakai pendek betul. Dan dia rasa benda tu tak ada apa-apa. Biasalah. Main bola memang macam tu, dia tu. Kan? Sedangkan kita kena tutup aurat kita, betul? Jadi dalam hal itu, benda yang tak baik tu dah jadi biasa pada dia, maka dia rasa okey je. Orang perempuan yang tidak bertudung, tidak menutup aurat dia, kadang-kadang pakai tudung tapi baju ketat. Kan? Salah ke tak salah? Salah juga. Tapi pada dia, biasalah sekarang. Janjikan tudung, dia kata. Dia kata kan? Janji dengan siapa? Tak ada siapa pun suruh berjanji, tapi memang kita kena pelihara aurat kita. Betul? Jadi makna kata dah terlampau biasa buat benda-benda tak betul, benda tu jadi betul dekat dia. Hidayah. Tak mengaji, tak rasa apa. Kan? Ada orang tu, kau tak mengaji, dah khatam dah dulu. Oh, dah khatam. Bila kau khatam, dah jadi 1. Sekarang umur berapa? 41. Dah 41 khatam dah jadi 1, langsung tak mengaji lepas tu. Jadi adik-adik kena ingat, adik-adik kena baca sampai tua, kena berhenti, jangan berhenti baca. Dalam Quran semua benda diajar. Bayangkan cara buat roti canai pun ajar dalam Quran. Pernah baca tak? Pernah jumpa tak ayat tu? Cara ikat serban pun dalam Quran ada tunjuk. Dah jumpa dalam ayat tu? Cara nak goreng mi, cara nak buat cucu udang alu gajah pun ada dalam Quran. Macam mana tu? Dah jumpa belum ayat tu? Jumpa belum? Cara nak ikat tudung bawal pun ada dalam Quran. Tak percaya tanya ustazah, ada ke tak? Ada. Cara nak ceramah pun ada. Cara nak buat air sirap Bandung ada. Cara buat asam pedas ikan pari ada. Cara buat lempeng sedap viral ada. Ada. Dalam ayat mana? Surah An-Nahl. Siapa yang dah hafal surah An-Nahl? Surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Itulah ayat dia. Kau nak buat lempeng, tanyalah orang yang pandai buat lempeng. Macam itulah Quran aja. Kan? Nak ikat serban, tanyalah orang yang pandai ikat serban. Oh, cantiknya kemas serban dia pakai. Rupanya serban pasang siap. Tarik dah ada je kan? Ada yang macam tu kan? Tak kisahlah. Macam tali leher, kita ingat dulu ikat payah. Rupanya dia yang sangkut aja terus siap. Ada. Jadi makna kata, semuanya dah diajar dalam Quran. Jadi makna kata, pertamanya hidayah. Cari petunjuk. Supaya kita dapat bezakan benda buruk dan benda baik.
Lebih dahsyat lagi di luar sana adik-adik, ada orang minum air arak haram, tetapi dia rasa benda tu sedap. Okey lah, muda hanya sekali. Ayat dia. Dia tak tahu dia sempat tua ke tidak. Belum apa-apa dah ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan tinggal ji'un je. Betul tak? Jadi jangan. Tu pertama. Kejarlah apa disebut hidayah, supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Melainkan adik-adik yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Oktober 2020 ni belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan siapa yang rasa tak ada dosa. Ada tak dosa? Tanya. Ada tak? Ada. Tadi ada yang mengungut, janji 2,5, tiba-tiba pukul 4. Dosa tak? Dosa. Mengumpat dia. Wah, dah bincang tu, boleh nak datang 2,5, tapi takut-takut kan terberhenti pula pukul 3.30 sebab tadi buat live. Saya dah sampai sini tadi pukul 3 lebih tadi. Saya buat live dekat dalam kereta, dekat satu kedai tu tadi, berhenti buat live sekejap dengan Radio Negeri FM. Nampak? Mengumpat macam tadi. Hui, tinggi lah Samsul Debat ni. Nampak? Mengumpat lagi. Dosa tak? Dosa. Tapi saya maafkan dah. Seorang tu, hui, dalam TV nampak gemuk. Wah, hajar betul. Tapi itu pun saya maafkan juga. Maaf juga. Tak ada masalah kata dia. Tak ada masalah. Jadi apa pun minta ampun dengan Allah banyak-banyak, kan? Kan kita baca ilahi lastulil firdaus si'ah la wala aqwa ala naril jahim. Minta ampun. Sebab apa? Takut masuk dalam neraka. Ataupun budak-budak KS pun takut masuk neraka. Takut. Neraka. Tak nak lah. Kan? Tak nak masuk neraka. Ada siapa sini? Tak apa, weh, kita masuk neraka kejap-kejap pun masuklah syurga. Ada siapa? Ada siapa nak? Nak tak? Tak nak. Semua tak nak. Jadi, itu sebab kejalan maghfirah, keampunan daripada Allah SWT. Dan yang ketiga, yang kita nak kejar apa dia? Rahmat Allah. Hidayah, maghfirah, rahmah. Dia. Kejarlah rahmat Allah. Sebab apa nak kejar rahmat? Rahmat ni apa? Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Ada seorang abid. Apa maksud abid? Abid ni ahli ibadah. Beribadah je kerjanya. Dia beribadah selama 500 tahun. Ini orang dulu-dulu. Kita sekarang tak ada yang umur sampai 200 pun tak ada. 150 pun kebanyakan. Tak ada lah, mana ada. 100 tu memang sama-sama lah. Sama-sama. Kebanyakan 60. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gagal vaganza. Jadi biasanya payah. Jadi makna kata umur biasa tak panjang-panjang. Tapi yang abid ni umur 500 tahun dia beribadah. Kemudian ditakdirkan Allah Ta'ala sebut kepada abid ni, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala beritahu dia. Menjawab abid ni, ya Allah, aku tak nak, ya Allah. Kau masukkanlah aku dalam syurga sebab ibadah aku. Biar orang tahu aku ibadah 500 tahun. Dia nak macam tu. Punyalah belagak, kerek. Apa lagi cakap? Budak Melaka sebut apa? Belagak now. Macam tu kan. Jadi dia belagak. Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala cungkil sebelah mata dia keluar. Kenapa ya Allah? Dia tanya pada Allah. Allah jawab, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tembus rahmat aku bagi sebelah mata kau boleh melihat tu.
Itu sebabnya apa yang kita ibadahkan ni, kita baca Quran, kita mengaji, kita solat, Allah bukan harap pun. Cuma kita yang mengharapkan rahmat Allah. Tapi memang nak tak nakkan rahmat Allah, tak ada cara lain. Kena ibadah banyak-banyak. Baca Quran hari-hari. Ada seorang lelaki di Bangi. Dia meninggal dunia tengah salat, dia meninggal dunia. Bila cek, dia ni kerja apa dulu? Pencen. Pencen apa? Ingat pencen pejabat agama, ingat pencen pejabat mufti. Rupa-rupanya pencen postman. Tapi apa yang menyebabkan ni, bila disiasat-siasat, soal siasat, tanya kepada kawan-kawan saudara mara dia, rupa-rupanya dalam hidup dia tak pernah lekang dengan Quran. Dekat rumah tengah tengok TV, anak-anak tengok TV, dia dekat tempat kursi tu baca Quran. Dah ada dah Quran kecil situ, ambil baca. Dekat meja makan, sementara tunggu isteri hidangkan makanan dengan anak-anak ni, sementara tunggu makanan sampai, ada satu Quran, ambil baca. Dalam bilik sebelum tidur, capai atas kepala. Samalah macam kita semua. Kan? Kebanyakan dekat luar sana sama. Kan? Depan TV, tarik handphone. Bukan Quran, handphone. Kan? Dekat meja makan, handphone lagi. Nak tidur, handphone. Tengah ceramah, handphone. Rakam. Ambil gambar mana. Tak, saya tak cakap orang sini, contoh aja Ustazah. Jadi jangan terasa pula ni contoh aja. Jadi betul. Jadi tengok balik kita. Mana tengok balik diri kita. Adakah kita macam tu? Jadi adik-adik ada harapan. Mana nak? Mati tengah berkaraoke atau mati tengah sujud? Mana nak? Alhamdulillah, tengah sujud. Tapi jangan imam. Jangan imam mati tengah sujud, huru-hara makmum. Kan? Imam Allahu Akbar. Dah makmum belakang, ya Allah lamanya sujud. Yang seorang siap tinjau. Belum lagi weh, dia kata. Sudahnya yang seorang tu dah lenguh, dia tegur orang sebelah dia tengah sujud tu. Weh, apa? Lama sujud. Orang sebelah tu pula cakap, hui, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu terdengar, nasib baik aku tak cakap. Akhirnya tiga-tiga bercakap. Alah. Betul. Jadi sudah, dah batal solat kita dah ni. Semayang kita bercakap. Lepas tu diusik imam. Pap, tumbang imam. Allah, imam meninggal dalam solat. Kita meninggal tengah makan atau cokik sudu. Meninggal tengah tengok kartun. Tengok Upin Ipin meninggal. Allahu Akbar. Biarlah meninggal tu yang kita doakan, Allahumma khtim alaina husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta dengan Allah banyak-banyak kan. Jadi hari ni nak kongsikan kejayaan adik-adik satu aja, iaitu satu perkara yang adik-adik kena ada macam tadi. Alhamdulillah, saya sampai tadi Ustazah dah beritahu, bangun. Nampak macam tu? Nampak, alhamdulillah. Sebab dia tak pasti tadi, betul ke tu Samsul debat? Sebab pakai mask, lepas tu tadi naik kereta kecil pula. Dia kata, tak sesapa orang ni, macam tu kan. Jadi, apakah dalam hal tu yang suruh bangun tu pasal apa? Kenapa suruh bangun? Itulah, bila tanya ya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tak tahu pasal. Kenapa suruh bangun? Hormat. Atau lebih dalam lagi kita sebut apa? Adab. Betul. Betul. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, biarlah ilmu kita sikit, tapi jangan tak ada adab. Orang dulu macam tu lah.
Lalu depan orang tua, bukan tunduk lagi dah. Siap sebut, pakcik tumpang lalu, pakcik. Lalulah. Pakcik lalu belakang, jangan. Ada hantu dia bela. Lalu depan. Tak adalah. Kan? Tapi makna kata, hormat. Adab tu penting. Kan? Sebab apa? Sebab ilmu adab inilah yang perlu kita pelajari dulu. Macam mana nampak guru? Kan? Macam saya ni guru yang datang sekala lah. Memang sekali datang tak tahulah bila skalanya. Kan? InsyaAllah ada rezeki saya datang lagi. Tapi nampak guru kita salam. Lepas tu nampak guru nak keluar, capai kasut dia cepat. Sarung kat kaki dia. Allahu Akbar. Hormatnya. Saya takut nak minum ni. Budak-budak tahfiz ni berebut nak minum air saya. Kanan takut saya. Tu saya habis licin supaya dia tak boleh ambil. Kan? Tapi memang orang dulu katanya sebab nak ambil berkat ilmu guru. Kan? Betul? Jangan lawan cakap guru kita. Guru kita aja ikut. Macam ustaz saya dulu, cari makna ayat ini. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya tu? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Dah belajar belum ayat tu? Dah belajar belum? Belum. Ustazah pun buat macam dah belajar. Kan? Itu sebenarnya bukan ayat Quran. Tu bukan hadis. Dan tu bukan bahasa Arab. Sudah apa benarnya tu? Rupanya itulah Jawi yang bubuh baris. Haujana waw jim nun hujan. Haujana tauruna tawaw rawaw nun turun, hujan turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falaparin lapar. Itu aja. Jadi itu maknanya apa? Kena belajar. Kena belajar. Kena belajar. Jadi makna kata kena belajar Arab yang betul supaya kita tahu. Ni nipu ni. Tipu. Ustaz saya dulu pergi cari mana? Awak pun pening kepala. Manalah nak cari? Pagi tanya ustazah, ana macam pernah dengar ayat ni kan. Sebenarnya dia pun tak tahu. Kan? Dia pun tak faham. Ini pelik sangat Arab ni kan. Jadi insya-Allah adik-adik semua saya doakan berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan kita pening-pening kepala dengan apa berlaku di luar. Fokus pada belajar. Niat kita nombor satu nak bahagiakan. Yang paling nombor satu sekali kita ingat, kita nak jadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Nak jadi macam Rasulullah dari segi akhlaknya. Sebab dah tahu akhlak Nabi, akhlak yang terbaik. Nabi sendiri hormat pada orang tua, walaupun orang tua itu berbangsa Yahudi pun Nabi kita buat baik. Ingat tak peristiwa Nabi tolong seorang makcik di pasar di Mekah? Di pasar tu ditolong, makcik boleh saya bantu? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah, jaga-jaga. Kenapa pula? Ada seorang budak tu nama Muhammad, jahat budak tu. Makcik Yahudi ni sebut. Dia tak tahu yang tolong tu Muhammad. Kalau kita lah bawa bakul tu dah terlepas bakul tu. Aku tolong untung banyak cerita agak macam tu. Tapi Nabi kita akhlak baik. Nabi senyum aja. Nabi angkat sampai kat rumah makcik ni. Nak letak mana makcik letak tu? Dah letak. Dia nak bagi upah. Ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Sayalah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Akhirnya semua penduduk di Mekah tahu betapa baiknya Nabi kita. Betapa berakhlaknya Nabi kita. Jadi makna kata dalam hal itu akhlak Nabi yang terbaik. Nabi apa lagi? Senyum. Jadi nampak orang datang senyum, janganlah tunjuk macam kau menderita sangat duduk dalam ni. Allah. Kan, jangan macam tu. Kita duduk ni semua saudara-saudara, adik-beradik, kasih sayang semua. Baik. Gembira di kita sama-sama ni nak jadi orang kata nak berjuang di jalan Allah kerana kita nak capai ilmu di jalan Allah ni. Tu penting tu. Nanti adik-adik berjaya,
Kan, nak ikut macam Nabi. Nabi senyum, aku pun senyum. Nabi minum, aku pun minum dengan cara Nabi. Macam mana cara Nabi minum? Nabi minum kurang-kurang 3 teguk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kita minum, memang kita bismillah. Tapi sejauh mana dalam hati kita sebut dengan nama Allah. Tu kadang-kadang terlupa, kita bismillah. Bismillah, bismillah. Makan. Allah membarik lana. Fima razaqtana wa qina azabannar. Zab, makan. Zab, makan. Tapi jauh mana kita niatkan dalam hati kita? Kerana Allah. Rugi. Rugi kalau kita tak niatkan kerana Allah. Begitu juga apa lagi Nabi buat? Nabi juga sebenarnya seorang yang pemurah. Adik-adik mungkin tak boleh nak bagi duit dekat orang lain buat masa ni, tapi tolong dari segi tenaga. Nampak kawan ada, wahai kenapalah susah sangat nak hafal ni. Dia baca ayat nombor 1, tiba-tiba tu melompat ayat ke-51. Aduh, dia kata kan. Macam mana ni? Jadi kawan duduk sebelah, tak apa, kau baca aku dengar. Salah tu. Nampak? Sama-sama kita bantu. Bagi masa, itu pun satu bentuk bantuan sedekah sebenarnya. Nampak tak? Sedekah apa masa yang kita ada untuk bantu sahabat-sahabat kita. Jadi dengan kita bantu, mudah-mudahan kita pun ingat sama. Nampak tak? Jadi mana bantu? Nabi ni, kalau kita tengok, kita nampak ada seorang budak tolong makcik menitah jalan, baik betul budak tu. Tapi jangan risau, Nabi lagi baik. Orang maki hamu Nabi pun Nabi boleh suap dengan dia makan. Macam mana? Kita nampak orang tu sedekah 100 juta untuk bina masjid. Nabi hebat lagi. Nabi sedekah sampai tak ada apa. Orang kaya tu bagi 100 juta, dalam bank dia berbilion-bilion ada lagi. Jadi apa benda? Dia bagi RM5, orang ni bagi 100. Mana lagi hebat? Mana lagi hebat? Kita cakap 100, tapi orang yang bagi 100 dalam bank ada 10 juta. Orang yang bagi RM5 tadi, rupanya dalam duit dia dah tak ada. Dah poket tak ada apa. Siapa lagi hebat sebenarnya? Yang RM5. Itu sebabnya kadang-kadang apa-apa pun inna a'malu bin niat. Adik-adik perbetulkan niat nak datang ke sini. Bahagiakan mak ayah kita. Mak ayah kita mengharapkan kita menjadi generasi Al-Quran. Jangan sia-siakan harapan mereka. Balik nanti kita dah boleh ganti dah imam-imam kat kampung tu bantu. Bila ditolak ke depan, siapa nama adik? Siapa nama? Amar. Sampai dekat surau, Amar, ke depan Amar. Allahu Akbar. Tu macam tu. Janganlah baca panjang sangat, baca surah Al-Baqarah. Pada mula sampai habis. Hilang lutut orang tua tu dah. Kan? Bagi salam tengok dah tak ada orang belakang. Kan? Contohlah. Tak adalah maknanya ini tak. Pergi ke depan. Tak apa, saya tak boleh. Tak apa, saya tak boleh. Semua orang tak nak. Kan? Sebab kita dah ada ilmu. Itu sebabnya. Kan? Kita kena bantu masyarakat. InsyaAllah. Kan? Dan begitu juga adik-adik. Dalam hidup kita ni ada beberapa tips saya nak share. Pertama, adik-adik kena cepat. Jangan buang masa. Boleh hafal cepat. Supaya kita tinggal nak ulang aja. Kedua, kena hadir pada kuliah-kuliah yang ada. Jangan ponteng. Jangan cari alasan. Rugi. Sekali kita ketinggalan, susah nak cover balik. Sebab kawan-kawan dah ke depan, kita masih lagi takut lama. Bila kita skip, yang tu kita tertinggal. Rugi. Yang ketiga, jangan cakap je aku nak jadi baik. Kita kena buat sampai jadi baik. Kemudian mantapkan diri kita. Mana yang kita lemah, kita belajar. Mana yang kita tak tahu, kita tanya. Malu bertanya. Malu bertanya tak tahulah jadinya. Tak ada sesat nak berjalan ke mana. Sekarang ada map GPS. Memanglah sesat arah. Bukan sesat jalan, yang sesat arah. Nak pakai map pun kena tanya orang. Macam mana nak pakai map ni? Kan? Kena tanya. Dan seterusnya, kita sentiasa jangan campur adukkan peribadi kita dengan belajar. Belajar je. Mak ayah kita susah, kita kenang kesusahan mak ayah kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita kat sini, doakan selalu mak ayah kita, mudah-mudahan murah rezeki dia. Kan? Dan bahagia sentiasa. Seterusnya, sentiasa berazam untuk buat yang terbaik. Bukannya asbol. Tahu asbol? Asal boleh. Maknanya buat sungguh-sungguh. Nak hafal hafal sungguh-sungguh. Sampaikan sebut ayat ni dah tahu dah.
surah apa, sebut ayat ni, terus sambung, boleh. Sampai tahap tu kita kuasai hafalan kita tu, hafazan kita. Kan? Kemudian bila kita apa, dari segi ni orang kata susun tu strategi kita. Aku ni belajar sampai bila? Besok dah keluar, aku nak sambung kat mana besok? Nak belajar di mana? Nak pergi ke mana lepas ni? Target nak pergi mana, Amah? Dah habis ni kat sini. Sini berapa tahun biasanya? 3 tahun. Lepas 3 tahun nak pergi mana, Amah? Balik rumah. Relax lah. Dah penat dah belajar. Relax lah. Kan? Tak, mungkin mana tahu nak sambung belajar lagi. Nak pergi pula ke, nak pergi ke Mesir ke. Kan? Nak pergi ke Al-Azhar ke. Tak kisahlah. Maknanya ada target kita. Dan last sekali, niat kita mestilah baik. Kan? Mestilah baik. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100, kan? Ada yang hafal lah surah tu, kan? Barang siapa yang buat satu berhijrah, berubah, buat sesuatu niat dia kerana Allah, di jalan Allah, fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau, kejayaan ada di mana-mana untuk kita capai. Jadi adik-adik dan semua yang ada pada hari ini, saya tak adalah nak cakap panjang sangat, tapi pesanan saya pada adik semua satu aja. Tolong jaga adab. Di luar sana terlalu ramai orang yang miskin adab. Dengan orang tua tak hormat, mak ayah tidak dihargai. Kita tengok dalam drama, kan? Dalam drama selalu kita tengok, kan? Macam mana orang tua diabaikan. Kita ingat dalam realiti tak kalah sampai macam ni. Tapi sebenarnya itulah realiti. Baru-baru ni saya pergi ke rumah orang tua-tua di satu pusat jagaan swasta. Ibu dibiarkan. Ada tu dia hantar mak dia, kata seminggu je nanti dia ambil balik. Lepas seminggu tak ambil lagi. Lepas 2 minggu tak ambil lagi. Bila pihak jagaan nak call, rupanya nama, nombor telefon, alamat semua tipu. Maknanya anak sanggup buat mak macam tu. Ada seorang anak tu sanggup pula tu, kan? Minta tanah dengan mak. Maknya tukar nama tanah dan rumah tu kepada anak sebab sayang. Tukar je nama anak dengan menantu, halau dia keluar duduk dalam rumah orang tua. Adab tak ada. Dan begitu juga ada satu kes tu. Seorang imam, bekas imam Melaka, duduk kat kursi dah senyum aja. Imam pun duduk kat rumah tua tu, anak tak nak jaga. Allahu Akbar. Saya tak tahu apa lagi nak cakap. Patutlah wabak macam-macam sampai. Antara ujian Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kan? Itu sebabnya nak adik-adik berjaya, tengok macam Imam Syafi'i. Kan? Tengok macam mana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak belajar ni, nak jumpa dengan Imam Malik macam mana? Imam Syafi'i jumpa dengan ni dekat rumah Imam Malik tu. Ada seorang utusan tanya, "Ya ada apa wahai budak, nak apa?" Dia tanya dengan Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i budak lagi. "Aku nak belajar dengan Imam Malik." Maka utusan tu masuk dalam, "Wahai Imam Malik, kat luar sana ada seorang budak nak belajar dengan kamu. Cakap dengan budak tu, suruh baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu." Imam Malik ni dah susun himpunan hadis-hadis Nabi ni dalam satu kitab Muwatta'. Lebih 3,000 hadis dalam tu, lebih. Yang mana kitab Muwatta' ni tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Jadi bila keluar balik utusan, dia cakap, "Wahai budak, Imam Malik pesan suruh kau baca dulu. Fahamkan dulu kitab Muwatta' yang Imam Malik dah susun tu." Maka Imam Syafi'i kata apa? "Tolong sampaikan pada Imam Malik yang kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku." Dia tu. Utusan ni kelang kabut masuk dalam. "Wahai Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia." "Biar betik." Itu saya cakap lah. Maknanya biar betul. Maka keluarlah tadi dengan Imam Malik sekali keluar. "Benarkah apa yang aku dengar? Bahawa kitab Muwatta' tu dalam kepala kau? Kau ingat ke?" "Ya betul." "Kau boleh uji aku?" Dia uji. Dia tebuk muka surat ni sebiji. Dia tebuk muka surat ni pula sejibi.
Dia tabuk muka surat ni sebinyon. Sama. Sama. Maknanya memang betul dalam kepala. Dan untuk makluman adik-adik semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Macam mana tu? Imam Malik khatam Quran sehari berapa kali? Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali sehari? Tahu? Imam Syafi'i khatam Quran antara 2 ke 3 kali sehari. Kita nak ngabihkan satu Quran tu pun dah berapa tahun dah. Kan? Apatah lagi yang bercakap ni. Dah 40 tahun pun tak habis lagi. Jadi adik-adik tengah muda, tengah kuat, tengah fresh ni, tengah tak makan banyak ni kan. Ni macam-macam binatang telan dah susah. Kan? Adik-adik ni yang tengah fresh ni, jaga-jaga. Dia masih lagi ada pantang tak makan. Ada bantang tak makan? Ada bantang tak? Apa yang tak boleh makan? Cikedis. Cikedis tak boleh makan kan? Maggi? Tak boleh. Binatang semua jangan makan. Babi tak boleh. Kebau boleh makan tak? Kebau boleh. Tapi kebau yang dah masak boleh makan tak? Tak boleh. Kebau tu tak boleh makan. Kita boleh makan dia. Faham tak? Kebau tu dah mati. Dia nak makan apa? Kita makan dia. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Dia dah confused. Tak boleh makan. Apa pasal? Kambing tu boleh makan tak? Boleh. Tapi kambing yang dah dimasak, kambing tu boleh makan tak? Tak boleh. Kita makan kambing tu boleh. Faham tak? Jaga. Tapi Imam Syafi'i pernah satu ketika, bila dia hafal, dia buka Quran, dia buka kitab kan, dia akan tutup satu muka surat, Imam Syafi'i ni. Sebab dia tak nak bercampur dengan muka surat ni. Bila dia hafal belah sini pula, dia tutup belah sini. Satu hari tu berpagi sampai petang, kenapalah susah sangat nak hafal ni? Aduh, hai. Dia pun tanyalah pada mak dia, dia teringat malam tadi ada makan kambing. Mak, malam tadi dekat mana mak beli kambing tu? Mak beli kat pasar. Pasar orang Melaka sebut. Pasar. Kan? Dekat gerai ujung tu ada seorang lelaki tu, dia yang jual. Contohlah. Pergi kat orang tu, dia tanya kambing tu dapat mana tuan? Tu cari orang yang bela tu yang kat atas bukit sana. Pergi cari, barulah Imam Syafi'i dapat jawapan. Rupa-rupanya orang yang bela kambing tu, dia bawa kambing ni makan rumput dekat bukan kawasan dia. Sebab itu Imam Syafi'i tak boleh nak hafal lagi tu. Jadi macam kita hari ni lagilah susah. Daging pun daging kotak. Macam mana nak tahu kambing tu makan kat mana? Kan? Tapi kalau ada orang sumbangkan kambing tu, rezeki lah. Kan? Jadi pesanan saya pada semua, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. InsyaAllah, bab kata Saidina Ali, makin kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Tapi harta, makin kita belanja, makin habis. Harta, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, dengan ilmu, ilmu akan jaga kita. Jadi, saya tak naklah memanjangkan lagi ceramah saya sebab saya faham yang benar nak ambil gambar. Kan? Jadi, tak apalah. InsyaAllah, di lain kesempatan, saya singgah lagi hari tu tak jadi. Sebab saya dah terpaksa pergi ke Pahang. Masa tu, emergency. Puan Yang datang tak? Puan Yang Cik datang tak? Tak datang ni. Ada. Oh ya Allah, lain nampak muda kat belakang. Daripada jauh. Jadi insya-Allah, insya-Allah dalam kesempatan kita jumpa lagi. Berapa kosnya sebulan? Lebih kurang berapa ni? Koperasi. Sumbangan orang macam mananya? Tak apalah, hari ni saya sumbanglah RM1,000 untuk sini. Ya, mudah-mudahan belajar rajin-rajin. Jangan kita hampakan mak ayah kita. Doakan saya mudah-mudahan kuat untuk terus dakwah ya. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu macam kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ni sumbangan ni daripada Yayasan Haji Ismail untuk semua.
daripada Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.